Tan Sri Dipertua Yang Berhormat Larut, Tumpat, Bacok, Si, Parit Buntar dan Padang Terap telah membangkitkan isu mengenai pemerolehan Global Infrastructure Partners GIP oleh BlackRock dalam pembelian saham MAHB. Untuk makluman yang berhormat, perkara ini telah pun dijelaskan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Dewan Yang Mulia ini pada sesi penerangan 4 November yang baru lalu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan jelas menyatakan bahawa pendirian Malaysia mengenai syarikat Israel adalah yang paling tegas dalam sejarah kerajaan Malaysia. Lebih tegas berbanding tindakan apa yang diambil oleh banyak negara lain di seluruh dunia. Kita tidak sesekali benarkan syarikat Israel untuk bertapak di negara kita. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mengingatkan semua bahawa sebarang polemik berkaitan isu berkenaan yang dikaitkan dengan rejim Israel boleh menjejaskan kepentingan Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun. Saya ingin menyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa dasar luar Malaysia berkaitan dengan hubungan dengan Israel adalah sentiasa jelas dan tegas. Malaysia tidak pernah mengiktiraf Israel. Oleh itu, Malaysia tidak terlibat dalam sebarang hubungan diplomatik dan institusi secara langsung dengan Israel atau mana-mana negara yang mewakili Israel. Tan Sri Dipertua. Tuan Ketua, saya ingin sedikit. Ya, sila, Larut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bila Yang Amat Menteri menjelaskan tentang penjualan MAHB pada BlackRock, saya juga bersetuju dengan jawapan Yang Berhormat Menteri mengatakan Yang Amat Berhormat Tambun, Perdana Menteri telah menjelaskan ini sesuatu yang beza, penjualan kepada BlackRock dengan ketegasan kita kepada Israel. Tapi bukankah sesuatu yang agak muskil? Kita kata kita tegas, tetapi dalam waktu yang sama menyokong syarikat-syarikat yang mengeluarkan senjata untuk membunuh perkara yang kita tegas, kita tidak mahu perkara ini berlaku. Jadi seolah-olah seperti ada orang kata, kalau kita tahu bahawa orang itu musuh dan kita memberi peluang supaya dia dapat membeli senjata untuk membunuh kita, itu adalah sesuatu yang agak berbeza dengan ketegasan kita. Mengapa tidak kita buktikan kepada dunia bahawa oleh kerana mereka melakukan sesuatu atau menyokong tentang apa yang dilakukan oleh Israel, kita tarik balik penjualan MAHB kepada BlackRock. Itulah permintaan kita. Terima kasih Berhormat Larut. Speaker, hubungkan dengan itu. Boleh? Sudah jawab. Berkait. Biar dia jawab dulu. Bagi dia jawab dulu. Benda berkait. Mungkin Menteri, bagi dia jawab dulu. Bagi dia jawab dulu. Tak sentuh isu ini. Selesaikan ini dulu. Boleh. Kalau sama tak payah tanya lah. Bagi dia. Speaker, saya tanya bab berkait, boleh sekali jawab. Tak perlu dua kali jawab. Benda sama ke tidak? Benda yang sama. Benda sama tak payah tanya lagi. Tak, mana benda sama, isu Okey, berbeza. Benda sama. Boleh. Silakan Menteri. Isu sabar. Terima kasih Berhormat Larut. Sebagaimana saya nyatakan tadi, memang ketegasan kita dalam Dewan ini dan pendirian Malaysia harus dipamerkan juga. Dan Yang Amat Perdana Menteri memang telah menyatakan berulang kali bahawa itulah ketegasan kita, bahawa kita tidak pernah bersekongkol, tak pernah bersetuju dengan mana-mana syarikat berkaitan dengan Israel ini. Soal penjualan apa dibangkitkan Yang Berhormat Larut itu bukan di bawah bidang kuasa Wisma Putra untuk memberikan sebarang komen. Tapi soal dasar luar kita, hubungan kita tidak ada hubungan diplomatik sama sekali dengan mana-mana negara yang berkait dengan Israel ini. Jadi Yang Berhormat Larut, saya cakap cukup dengan penjelasan Yang Berhormat Larut Tambun baru-baru sudah cukup jelas, yang telah menerangkan bahawa Tuan Ketua, saya nak maklumkan pada Menteri, saya sedar, saya dah pun beritahu tadi bahawa perbezaan di antara polisi foreign policy kerajaan dengan penjualan MAHB itu. Tapi ini adalah merupakan aset strategik
Sepatutnya Wisma Putra bukan hanya tegas kepada Israel, tetapi juga tegas dalam negeri untuk tidak membenarkan perkara ini berlaku. Itu permintaan kita. Okey, Lord, terima kasih. Memang kita telah memberikan pandangan dan juga nasihat kepada kerajaan kita tentang isu-isu berkaitan dasar luar kita. Jadi Berhormat Laut, cukup penjelasan kita boleh cukup. Bukan, tambahan. Tambahannya maknanya seolah 8 minit banyak lagi. madu tangan kanan, racun tangan kiri. Setuju tak? Tuan Menteri, terima kasih. Tak apa, nanti kita jumpa di luar, kita sembang. Okey, terima kasih. Saya banyak isu lagi ni, Tan Sri Pertua. Ya, ini isu yang diminati oleh Arau ni. Berhubung isu keselamatan maritim yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ledang, Kementerian Luar Negeri bersama-sama kementerian-kementerian serta agensi-agensi kerajaan yang berkenaan bertanggungjawab mengendalikan dan menyelia isu-isu maritim dengan pihak luar. Ini termasuklah mengetuai dan menyusun strategi rundingan persempadanan maritim antara Malaysia dan negara-negara jiran bagi memelihara keutuhan dan kedaulatan kawasan maritim negara. Pada masa yang sama, Kementerian Luar Negeri juga berperanan dalam menggubal dasar dan merancang strategi nasional sebagai usaha mencari penyelesaian terbaik untuk menangani isu dan cabaran berkaitan isu maritim termasuk melalui platform dua hala, serantau dan pelbagai hala bagi memastikan hak kedaulatan dan kepentingan negara sentiasa terpelihara. Dalam mencari penyelesaian terbaik untuk menangani isu dan cabaran berkaitan isu maritim, Kementerian Luar Negeri juga akan sentiasa memastikan sebarang bentuk rundingan persempadanan maritim dan kerjasama keselamatan maritim di peringkat dua hala, serantau maupun antarabangsa tidak akan menjejaskan kedaulatan dan keselamatan negara. Dasar Malaysia adalah jelas. Kita sentiasa menghormati undang-undang antarabangsa dalam melaksanakan hubungan luar negara. Sebarang tindakan Malaysia dipastikan sentiasa dibuat dalam ruang lingkup perundangan. Pada masa yang sama, kerajaan akan sentiasa menjaga dan memelihara kedaulatan dan kepentingan negara pada setiap masa. Arau tak sentuh soal statement yang dibuat itu adalah statement diplomatik yang tidak menyentuh. Boleh, Tan Sri? Yang tidak turun ke bumi. Menteri nak bagi? Arau tak sentuh dalam ucapan dia. Tak ada isu. Saya sebut pasal beting-beting ahli. Ada sebut? Ya, okey, sebut. sila. Itu juga pegawai Yang Berhormat. Kadang-kadang banyak yang saya timbul. Dia tak tulis. Tapi kali ini saya tidak akan biar. Tak jawab. Saya akan cari jalan untuk merujuk mana-mana pihak ke 3612. Yang Berhormat, jawapan Yang Berhormat diplomatik. Pasal Black Rock tadi Yang Berhormat jawab macam berangin-angin. Tak tahu. Sebut nak jual ke tak benar ke tak benar. Yang Berhormat cakap cara diplomatik. Tak bagus. Kemudian hari ini Yang Berhormat telah mengatakan perundingan semua dibuat. Ini statement di awal-awangan untuk buat kertas PhD. Tapi yang sebenarnya apa yang berlaku di bawah. Yang kerajaan telah menggunakan perkataan tuntutan bertindih. Apa makna tuntutan bertindih, Muhammad? Bertindih kawasan yang disempadan, kalau ada dua orang minta bertindih. Tapi China masuk 84 km ke kawasan kita, dia menceroboh. Tapi tak pernah saya dengar satu pun jawapan daripada kerajaan menyebut menceroboh. Dia sebut ialah bertindih. Itu adalah kesalahan yang cukup besar yang boleh dirujuk bawah 3612. Yang Berhormat Arau, Berhormat selalu menimbulkan isu-isu yang tak berkaitan. Bukan, ini saya nak katakan Laut Cina Selatan berting-ting ahli. Arau cakap saya tadi berjawab di awang-awangan. Bukan. Kita ikut. Yang Muhammad, ini Wisma. jawapan saya ginilah. Speaker, jawapan tu bagus. Sebab apa jawapan diplomatik. Cukup tapi saya nak turun ke bumi sikit bahawa kita sedang diceroboh oleh China. Dan jawapan Menteri Pertahanan itu dia kata Laut Cina Selatan tenang terkawal. Itu tidak betul. Tidak terkenang dan tidak terkawal. Untuk makluman Arau, Wisma Putra sentiasa melaksanakan tanggungjawab kita. Apabila ada berlaku sebarang pencerobohan, apa yang kita buat Arau? Kita hantar nota bantahan. Kita buat apa yang perlu. Jadi kita tak perlulah cakap apa yang kita buat setiap minit, apa yang kita buat. Kita buat. We have Arau, everything, Arau. sila duduk. Arau pernah berada dalam kabinet. Arau lebih tahu. Saya tahu yang Arau tahu. Sila duduk. Saya tahu yang Arau tahu. Saya dengan speaker. Yang tahu apa makna dia tak nota Arau pernah dalam kabinet. Dia ini Kementerian Luar Negeri.
Kan dia lebih diplomatik. Karena perang Menteri Pertahanan lah. Ini ialah Kementerian Luar Negara. Ya, mohon Please Arau. Speaker yang dikasihi, sikit lah sebut. Tak boleh Arau. Hantar diplomatik bukan jawapan. Sebulan sekali pegawai hantar. Arau, ini ialah jawapan daripada Menteri Arau. Please. Kita mengamalkan dasar diplomatik. Okey, kita tidak akan Menteri ada sempurna jawab nak bagi laluan. Okey, sikit sempurna. Sikit ya, sebenarnya saya bangkitkan dalam perbahasan saya tentang keselamatan sebenarnya, tapi mungkin tak dipetik. Cuma saya kaitkan bersekali dengan Kementerian Pertahanan dalam negeri, iaitu kawasan saya sering kena landa lanun. Ya, tapi dalam pada itu oleh kena berbangkit tentang perkara ini South China Sea. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat sama ada dalam perkara ini kena dia terkandung dalam perlembagaan Malaysia artikel 2 kurungan ABC ada di situ sebutkan. Artikel 2 menyatakan sama ada berhubung kait dengan sempadan, sama ada dari segi perkara ini haruslah mendapat persetujuan daripada wilayah Sabah ataupun Sarawak. Jadi saya minta penjelasan sama ada yang perbincangan khususnya berhubung kait dengan South China Sea ataupun apa juga perjanjian, sama ada ianya dirujuk. Bila dirujuk bukan hanya Ketua Menteri. Tapi kalau kita baca betul perlembagaan jelas harus diluluskan di Dewan Dagangan Negeri. Maka saya minta supaya ini juga diambil perhatian oleh Kementerian Luar, apa juga rundingan continental shelf yang ada, maritime yang ada, kalau dapatnya berhubung kait dengan ini harus selaras dengan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Terima kasih banyak. Baik, sebelum Menteri jawab, Menteri sekarang satu. Boleh Menteri jawab dalam masa 4 minit, wrap up everything? Boleh. The rest tu jawab secara betul. Boleh? Saya bagi 4 minit. Boleh. Silakan. Nanti kita akan jawab secara betul. Saya bagi 4 minit dari sekarang. Okay, silakan. Singkat untuk Arau, ada perbezaannya untuk kita bincang soal persempadanan maritim dan juga pencerobohan, dua isu yang berbeza. So jangan confuse lah. So Bersama Putra ini menangani isu-isu yang soal persempadanan. Kalau ada pencerobohan kita juga akan nota bantahan kita buat. Sempurna. Apa juga perundingan. Kita ada persempadanan darat. Kita juga ada isu persempadanan maritim. Ini yang akan dibincangkan, yang akan dimesyuaratkan. Dan kita ada jawatan kuasa kerja, working group kita tentang perkara ini. Dan dilibatkan sama juga stakeholders kita. Yang terpenting ialah kerajaan negeri Sabah. Termasuk kerajaan negeri Sarawak juga. Bahkan Jabatan Tanah dan Ukur Sabah juga dilibatkan sama. JUPEM juga terlibat. Demikian juga negeri Sarawak untuk kita memuktamadkan sebarang rundingan mengenai persempadanan maritim juga persempadanan darat kita. Dan of course pastinya kita terikat dengan undang-undang antarabangsa, jangan lupa. Dan juga UNCLOS ini. Semua tahu UNCLOS. Itu cukup penting menjadi panduan kita dalam memuktamadkan sebarang isu-isu pertindihan mengenai maritim, undang-undang persempadanan maritim kita. Baik. Atas itu saya teruskan. Sikit, ya, Yang Berhormat Tumpat ada menyentuh apa lagi Arau? Sikit saja. Masa saya kami sayang sama kamu. Kami sayang sama kamu. Okey. Masa. You sebut UNCLOS. UNCLOS ni United Nations Law of the Sea. Saya nak bagi tahu, kita sebut UNCLOS, kita sonok, tapi China tidak iktiraf UNCLOS. Macam mana nak runding kalau dia Menteri tak nak bagi Ya. Menteri tak bagi dia. Silakan. Pasal saya dah cukup Arau, cukup. Jangan buat macam tu. Sila duduk macam tu. Macam tu saya tak mau. Saya takkan duduk. Arau. Please. China anggota PBB, UNCLOS a dokumen PBB. Kena hormati dokumen PBB Arau. That's it. Okay? Yang Berhormat Tumpat ada menyentuh isu berkaitan penjarahan. Final jawapan ni, final. Dah. Saya akan bawa usul nanti. Yang amat salah. China tak iktiraf. Dia iktiraf mereka buat keluarkan peta baru, kita bantah. Kita hantar nota bantah, kita panggil duta China ke pejabat kita. Bantah nyatakan. Mereka bukan mereka hantar kapal perang, kita bantah. Arau. Kita tanggung dia, Arau. Please, Arau, please. Dah, Arau. Thank you. Carangan Berhormat Tumpat untuk penjenamaan nama laut ini. Saya suka nyatakan bahawa penggunaan nama bagi beberapa segmen laut seperti nama Laut Cina Selatan, Laut Selat Melaka, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Andaman merupakan penggunaan nama yang telah digunapakai sekian lama.
Jadi yang berhormat Tumpat, oleh seperti yang dijelaskan ini, sebarang saranan bagi menamakan semula Laut Cina Selatan kepada nama lain seperti Laut Asia Tenggara ke atau Laut Melayu ke perlu diteliti dan dikaji. Kerana kita terikat dengan undang-undang antarabangsa tadi yang saya nyatakan. Ya. Jadi Tan Sri Speaker, saya ingin yang tak sempat saya akan jawab secara bertulis, tapi yang akhirnya mengenai travel advisory note ini penting untuk negeri Sabah. Jadi saya perlu cakap. Seperti yang berhormat Payah Besar yang taja, tapi tak apalah, sempurna ada di sini dan kawan-kawan juga ada di sini. Ada membangkitkan isu mengenai travel advisory note berkaitan kawasan di Sabah yang dikeluarkan oleh beberapa buah negara asing. Seperti mana yang berhormat sedia maklum, kerajaan Malaysia sentiasa memantau nasihat perjalanan yang dikeluarkan oleh kerajaan asing yang melibatkan Malaysia. Nasihat perjalanan ini adalah amalan biasa untuk melindungi keselamatan rakyat mereka yang bercadang untuk mengunjungi sesebuah negara. Walau bagaimanapun, pengamas kinian terhadap nasihat perjalanan oleh negara tersebut dilakukan secara berkala berdasarkan penilaian terhadap situasi semasa dan tahap keselamatan negara berkenaan. Melalui pertemuan-pertemuan dan mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan para pegawai dan juga Kementerian Luar Negeri dan perwakilan-perwakilan asing di Malaysia, pelbagai isu di hubungan dua hala, serantau dan pelbagai hala serta isu keselamatan dibincangkan, termasuk nasihat perjalanan yang dikeluarkan oleh negara asing. Bagi negara-negara yang masih mengekalkan nasihat perjalanan yang tidak mencerminkan situasi semasa, para pegawai kanan kita akan meminta agar nasihat perjalanan ini dikemas kini atau lebih baik dipadamkan terus sama sekali saja. Sebagai contoh, semasa dialog strategik ketiga antara Malaysia dengan United Kingdom yang berlangsung pada 26 Jun tahun ini di London, Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala yang mengetuai delegasi Malaysia telah membangkitkan isu ini. Beliau juga turut membincangkan perkara yang sama semasa kunjungan hormat oleh Duta Besar Ireland pada 23 Oktober yang baru lalu di Putrajaya. Selain itu, boleh tanya sikit pasal yang travel advisory. Menteri, saya dah buat keputusan tadi, Menteri kena wrap up. Cukuplah. Sebab Yang Berhormat boleh masuk dalam jawatan kuasa besok. Boleh lah. Silakan. Kita ada pakai jawatan kuasa lagi. You save your question untuk jawatan kuasa besok. Terima kasih Pertua. Please. Selain daripada itu, saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih banyak kepada semua yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Apa dia?